Alhamdulillah, kita masih lagi bersiaran pada pagi ini. Di awal pagi, jam dah menunjukkan 8.20 pagi. Okey, jadi kita akan sambung semula topik yang ketiga, integration. Harap semuanya masih lagi sihat walafiat dari segi mentalnya, terutama sekali menghadapi pandemik yang ada sekarang ni. Okey, buatlah aktiviti-aktiviti yang dirasakan berfaedah selain pada tidur, main game. Okey, masa-masa terluang tu buatlah. Okey, so kita sambung topik yang ketiga, integration. Masih lagi, ini dah masuk yang ke bahagian definite integral. Okey, kita ada 4 bahagian. Integration as the inverse of differentiation dan indefinite integral dan, so hari ini definite integral. Kita akan masukkan nilai-nilai. Itu beza antara indefinite integral dengan definite integral. Indefinite integral tu ada kat belakang dia plus C. Manakala definite integral, bila kita ganti nilai, dia dah dapat suatu nilai. Okay, so 3.3.1 determine the value of definite integral for algebraic functions. You have already learned that the indefinite integral of a function f of x with respect to x is where g of x is a function of x and c is a constant. Okay, ni indefinite integral. The definite integral of a function f of x with respect to x with the interval from x equal to a to s equal to b can be written as. Bezanya yang ada kepala ni lah. Okey, sekejap. Okey, yang ini. Kalau ikutkan ni kita macam nak cari area lah. Tak apa, kita letak satu-satu. Jadi akhir sekali bila kita buat ganti nilai, kebiasaannya B ni nilai dia adalah lagi besar daripada nilai yang di bawahnya. Tetapi sekiranya terbalik, maksudnya nilai kecil berada di atas, nilai besar berada di bawah pun tiada masalah. Jawapan sama sahaja. Okey. Cuma kebiasaannya yang di sebelah atas tu kita akan letakkan nilai yang lebih besar berbanding dengan nilai yang di bawah. Okay, so bila kita ganti nilai, kita akan dapat macam ni lah. Nanti kita tengok kepada contoh. Okay, dia terus bagi pada contoh. Okay, so integration between 3 to 8 x square dx. So kita selesaikan tu sebab indefinite integral tu awak kena mahir. Sebab itu adalah asas kepada yang seterusnya. Kalau indefinite integral, yang asas-asas tu macam mana kita nak integrate awak tak mahir, yang berikutnya akan wujud masalah. Okay, sekarang ni macam kita nak guna teruslah. So integration between 3 to 2 x square dx. So kita integrate macam biasa, cuma kita letak bracket. Okay, bila kita integrate, kita buat bracket apabila wujudnya nilai kat sini lah. Kalau indefinite tak perlu bracket. So x square, dia akan jadi 2 tambah 1, 2 tambah 1, nombor C. Okay, nombor C tutup bracket, so 3, 2. Itu tujuannya guna bracket petak macam tu, untuk letakkan nilai 3 dan 2 itu. Okay, kemudian kita mudahkan x kuasa 3 per 3, 3, 2. Okay. Yang mana kita akan mula ganti nilai 3 ke dalam setiap x, setiap variable x. So 3 dahulu, selagi mana dia panjang kita gantilah dulu. Okay, so 3 digantikan ke dalam x, 3 kuasa 3 per 3. Bila semua nilai x telah digantikan dengan 3, okay, kita kalau ikutkan kita, ini kebetulan ada satu sahaja, kita tutup. Kemudian nak masukkan nilai 2, proses tolak akan berlaku. Okay, sama juga ganti nilai x juga. Okay, 3 kuasa 3, 3 kuasa 2, 9. Tolak 2, ni nombor berapa ni? 3 patut ni. 2 kuasa 3, 8 per 3. So 9 darab 3, 27. 27 tolak 8, 19 per
3. Gunalah kalkulator awak mudah. Okey, selesai. Itu jawapan akhir. Okey, yang B pula. Okey, sama juga proses dia. 4 negatif 1, 3x kuasa 2 tambah 2x di X. Okey, kemudian kita akan integrate, letakkan bracket petak. Integrate satu-satu. 3x kuasa 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tambah 2x 1 tambah 1, 1 tambah 1, tutup bracket dan akan dapat 4 negatif 1. Simplifykan dahulu sebelum kita buat gantian. 3 so x kuasa 3 tambah 2 x kuasa 2. Okey, supaya tidak kurang berlaku kesilapan kecuaian. Kemudian baru kita ganti nilai, memandangkan ini terus nampak, kita buat dulu bracket. Masukkan nilai 4 dahulu, gantikan setiap variable x dengan nilai 4. So 4 kuasa 3 tambah 4 kuasa 2. Tutup bracket setelah semua variable x telah digantikan dengan 4. Kemudian untuk proses gantian negatif 1, kita akan buat proses tolak dan buka bracket baru, gantikan negatif 1 ke dalam setiap variable x. So negatif 1 kuasa 3 tambah negatif 1 kuasa 2. Pastikan nilai-nilai negatif tu sentiasa dalam bracket apabila melibatkan kuasa. Okey, ada efeknya sekiranya awak tak letak tanda bracket. So 4 kuasa 3, 4, 4, 16. 16, 4, 64. Tambah 4 kuasa 2, 16. Okey, tolak. Negatif 1 kuasa 3, negatif 1. Negatif 1 tambah 1 lah. Negatif 1 kuasa 2, tolak 1. Okey, awak guna kalkulator je bahagian ni. Okey, cuma jika berlaku kesilapan masa saya mengira tu, maklumlah. Okey, so this one is 61780. Okey, selesai. Tak perlulah buat tanda buat garisan di bawah jawapan atau letak hashtag. Okey, ataupun sajalah yang menunjukkan itu jawapan akhir awak. Okey, elakkan. Seperti mana saya dah sebutkan minggu lepas, elakkan guna simbol-simbol macam tu. Okey. Okey, so jawapan A 19/3, jawapan B 80. Okey, samalah tu. Okey. Okey, kemudian masih lagi guna pakai kemahiran-kemahiran asas dalam indefinite integral. Okey, kita pergi kepada contoh yang berikutnya, yang A. Integration between 2, 1, x cube minus 2x square over x square dx. Okey, mula-mula sekali simplify dahulu. Bila simplify, integration punya simbol tu tak hilang lagi ya, sebab kita belum buat proses integration. Kita baru buat simplify. Okey, kalau saya skip kan nanti ada yang tak faham. Okay, kita simplify kan, kita pecahkan split. X cube, x2, tolak 2x square over x square. Senang. Risau saya kalau saya tak tunjuk satu-satu macam ni, ada yang ngangakan nanti. Mungkin macam mana pula tiba-tiba datang jawapan macam tu kan. Bagi yang faham, Alhamdulillah. Saya risau yang tak faham ni. Okay, so x cube divided by x square should be equal to x minus 2x square divided by x square should be 2. Bila dah macam tu, mudahlah. Kemudian kita buatlah proses integration tu. Buat bracket. X 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tolak 2x. Jangan pula tanya pula proses ni macam mana. Okey, sebab kita dah buat dah sebelum ni. Okey, kalau ada masalah juga, rujuk balik video saya yang sebelum ni. Topik ni video yang ketiga kalau tak silap saya. Okey, semak balik video pertama, video yang kedua. Okey, kemudian letakkan 21 tu di luar. Kemudian kita simplify dahulu sebelum kita ganti nilai. 1 per 2 x square tolak 2 x. 21. Baru kita mula ganti nilai. Okey,
2 dahulu. So 1/2, 2 kuasa 2 tolak 2 darab 2. Tutup bracket. Kemudian bila kita nak gantikan yang nilai yang baru, 1 tu kita buat proses tolak. Dan kita teruskan gantian. 1 kuasa 2 tolak 2 darab 1. Okey. Kemudian gunalah kalkulator awak tu untuk selesaikan. Macam ni 2 kuasa 2, 4. 4 bahagi 2, 2. Tolak 4. Tolak 1/2 tambah 2. Okey. So 2 tambah 2, 4 tolak 4, kosong, tinggal negatif 1/2. Okey, macam biasa sekiranya saya buat kesilapan pengiraan, tolong maklum. Okey. So B. Sama juga macam tadi. 4/2. 2x tolak 5 kuasa 4 dx. Okey. Yang ini dah belajar dah minggu lepas bagaimana kita nak integrate. Awak boleh guna pakai formula atau awak kalau tak ingat guna kaedah substitution. Okey. Cadangan saya better guna kaedah formula lah. Sebab kat di sini pun dia tak maklum kita kena guna kaedah substitution. Okey, kita guna kaedah formula. Harap-harap semua masih ingat formula tu. Iaitu 2x tolak 5 ni kekal. Yang dalam ni kekal. Yang ni tambah 1. Okey, kemudian 4 tambah 1 tu buat turun jugalah. Sebab mesti sama. Kemudian apa lagi kena darab? A. A tu apa? Nilai yang berada bersama-sama dengan x, iaitu 2. Okey, tutup bracket dan 42. Okey, simplify dahulu sebelum kita mula buat gantian. 4 tambah 1, 5 darab 2, 10. So, ini adalah 1/10. 2x tolak 5 kuasa 5, 4, 2. Okey, kita buat gantian. 1/10. 2 darab 4 tolak 5 kuasa 5. Okey, kemudian tolak proses yang berikutnya. 1/10, 2 darab 2 tolak. Hilang pula saya punya ni. 5 kuasa. Kuasa 5 tutup bracket. Okey, so gunalah kalkulator awak tu. 2 darab 4, 8 tolak 5, 3. 3 kuasa 5. Kira lah nanti ya. 3 kuasa 5/10 tolak 2 darab 2, 4. 4 tolak 1, negatif 1. Okey, so negatif 1 kuasa 5. Nanti carilah jawapan akhir dia guna kalkulator. Okey, harap-harap semua clear berkenaan dengan yang ini. Kita guna pakai saja apa yang kita dah belajar 2 kali sebelum ni. Okey, so A negatif 1/2, yang B 1/22/5. Jangan tinggal macam tu ya. Selesaikan jawapan itu. Okey, selesai yang contoh yang ke-11. Okey, ini kemudian law dia. Ada beberapa law untuk awak selesaikan beberapa masalah berkenaan dengan definite integration. Kita tengok satu-satu. Dipanggil situ characteristic of definite integral. Ciri-cirinya. Okey, iaitu apabila nilainya sama, okey, jawapan adalah 0. Okey, bila nilainya sama, jawapan dia 0. Contoh F55 dx, terus automatik jawapan 0. Okey, kemudian tengok kedudukan dia. B dengan A ni, bila kita nak switch A naik atas, B turun bawah, kita letakkan tanda negatif dekat bawah ni. Okey, saya buat contoh dengan nombor lah, mudah. Okey, 42 fx dx. So, kita nak tukar kedudukan 4 dengan 2 tu, kita hanya letakkan negatif dulu. Automatik dia bertukar kedudukan. Macam tu. Okay. Yang C pula,
BAKFXDX. Okey, K ni adalah suatu nilai. Macam kita buat factorization lah. Okey, 2, 3, negatif 4 apa semua tu kita boleh keluarkan, letak di luar K tu supaya tidak mengganggu pengiraan kita. Yang D pula BACB. Okey, ini kita buat gabungkan dua integration. Okey, kita akan gabungkan dua integration yang mana kedudukan nilai ini mesti sama. Yang sini dengan yang bawah ni sama. Proses tambahlah. Okey. Yang ni B dengan B ni mesti sama. A dengan situ tak apa. Okey, contoh saya bagi. Integration between 3 to fx dan satu lagi function mesti samalah. Jangan pula satu function fx, satu function gx. Memang tak boleh selesai lah juga. Okey. Tambah 53 fx. Mesti sama function yang dibagi tu. Jadi conclusion kita boleh buat adalah 52 fx dx. Tentu. Kita boleh gabungkan dua integration sekiranya nilai yang diberi itu sama. Okey. Yang terakhir E tu macam biasalah bila ada proses tambah tolak kita ceraikan kedua-duanya untuk selesaikan. Okey, seperti mana yang kita dah buat sebelum ni. Kita tengok contoh. Soalan bentuk ni kalau ikut pengalaman saya dia memang suka keluar di paper 1. Okey, yang law ni, ciri-ciri ni. Okey, kita tengok. Dia akan bagi macam itulah. Given 31 f at dx equal to 4, 53 f at dx equal to 3 and 31 g of x dx equal to 12. Dia bagi macam tu. Kemudian kita akan selesaikan beberapa lah. Okay, contoh yang A. Okay, F1, 3, Fx, dx. Kita tengok mana nilai yang sama. Okay, ni ada. Cuma dia bertukar kedudukan. Tak boleh terus letak 4 jawapan dia. Kena tukar dahulu kedudukan seperti apa yang diberi. Okay, 1, 3 tu tukar kedudukan. So, letak tanda negatif. So, automatik bertukar kedudukan. Kemudian barulah kita ganti nilai. Sebab apa? Ini semua, ingat ini semua yang saya petakkan ini bernilai 4. So jawapan akhir adalah negatif 4. Tak perlu lagi awak integrate. Okey, sebab akan ada lepas ni proses ada kalangan awak yang buat cuai. Okey, so saya maklumkan. So yang apa yang saya petakkan itu bernilai 4. Tak perlu lagi integrate. Okey, yang B pula tengok. B pula tu kita ceraikan sahaja. Okey, 31 fx plus g of x dx. So kita ceraikan sahaja. Iaitu f3 1 f dx tambah 31 gx dx. Okey, so kita tengoklah. Yang ini bernilai berapa? 4. Tambah. Yang ini g of x pula ni bernilai berapa? 12. So 4 tambah 12 adalah 16. Mudah sahaja. Okey, yang terakhir C tu F31, F51. 51 fx dx. So bila kita perhatikan situ, 51 tak ada secara langsung. Yang ada adalah 3153. Okey, itu pun boleh. Tak ada masalah pun. Kita guna ciri yang ada tadi tu. So kat sini 31 f at dx tambah 53 fx dx. Okey. Jadi 31 f at dx tu bersamaan dengan 4. 53 f at dx adalah bersama dengan 3. So, kita tambahkan kedua-duanya, kita akan dapat nilai 7 sebagai jawapan akhir. Okey, itulah jawapan yang telah diberikan. Alhamdulillah sama seperti yang saya tunjukkan pada awak. Okey, yang sini. Yang kat sini, soalannya ini memang keluar di paper 1 bentuk macam ni. Kat sini yang saya nak tunjukkan berlakunya kecuaian. Okey, kita tengok dia nak cari nilai H dekat situ. So
integration 5 to h minus 3 dx equal 51. Okey, perkara pertama kita ceraikan dahulu dia. Ceraikan dahulu. Okey, 51. Okey, bila kita ceraikan, kita tengok mana yang kita boleh selesaikan dulu. Okey, contoh yang ini kita ceraikan H tu, kita keluarkan H tu. Okey. Ikut ciri-ciri yang saya telah nyatakan tadilah, keluarkan H itu. Okey, so bila kita keluarkan kat situ, kita dah nampak dah perkaitan dia. F52 dx ni, ini, okey, adalah bersamaan dengan 12. So sini jawapan dia 12H. Senang. Okey, yang sebelah kanan pula tolak. Okey, yang ini integrate macam biasa. Integrate macam biasa. Awak dah belajar kan? Integrate macam biasa. So 3x 52 equal 51. Okey. So saya ini 12H tolak. Okey, letak dalam bracket besar. Gantikan 5 dahulu. 3 darab 5 tolak 3 darab 2 equal 51. So jawapan ini 12H. 3 darab 5, 15. 3 darab 2, 6. Jadi 9. Tolak 9 equal 51. 12H equal 60. H adalah 5. Macam tu. Okey. Yang saya risau yang sini lah. Ni. Ada juga yang akan buat integrate kat sini ni. Okey. Dia integrate macam mana? Dia akan buat 12x. Okey, dia integrate. Dia dah betul dah ganti 12H tu. Dan dia integrate pula lagi sekali. Itu kesilapan yang selalu berlaku. Okey. Harap faham penerangan saya berkaitan yang ini. Okey, tu latihan yang awak akan cuba. Okey, selesai untuk hari ini. Agak-agak ada soalan tak nak tanya pada saya? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, saya ambil dulu kehadiran. Kita ada 47 orang sekarang. Alhamdulillah, maksudnya yang hadir 46 lah. Okey, sekejap ya. Okey, dah selesai kehadiran. So macam biasa, nanti saya akan share video ini dengan awak semua yang tidak berkesempatan masuk. Boleh tengok video tersebut. Okey, kita sambung semula PDPC kita pada hari Khamis ini insyaAllah. So, Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu.